Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Jadi kita teruskan pengajian kita pada hari ini, Pendidikan Islam tahun 3, bidang akidah beriman kepada kitab. Sebelum kita meneruskan pengajian kita, mari sama-sama kita menadah tangan, memohon berkat dari Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita teruskan pengajian kita pada hari ini. Kita tengok apakah objektif pembelajaran kita. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, menyatakan dalil nakli beriman kepada kitab. Yang kedua, menyatakan hukum beriman kepada kitab. Yang ketiga, menyatakan maksud kitab. Yang keempat, menyenarai kitab-kitab dan rasulnya. Seterusnya, menyenarai kesan beriman kepada kitab. Baik, kita teruskan dengan dalil nakli. Ingat lagi apa itu dalil nakli? Dalil nakli ialah dalil yang bersumberkan dari Al-Quran maupun Sunnah. Jadi kita tengok dalil nakli berkaitan dengan beriman kepada kitab. Daripada surah An-Nisa ataupun berdasarkan surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إلى الآخر آية, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Berdasarkan daripada ayat Al-Quran ini, Allah memerintahkan supaya kita beriman kepada Allah, beriman juga kepada Rasul, beriman juga kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Berdasarkan daripada ayat Al-Quran ini, maka hukum beriman kepada kitab ialah wajib. Seterusnya, hukum ini kita lihat terdapat juga di dalam rukun iman. Dan seterusnya, wajib beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul dengan meyakini kebenaran isi kandungannya, meyakini dengan sepenuh hati. Baiklah, kita teruskan dengan pengertian kitab ataupun maksud kitab. Kitab ialah kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat. Apa itu syariat? Syariat ialah aturan ataupun hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan petunjuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai oleh Allah. Kitab memimpin manusia ke arah jalan yang benar dan diredai oleh Allah. Jadi maksud ni penting, kena hafal. Seterusnya kita lihat nama kitab dan rasulnya. Ada berapa kitab yang wajib
kita tahu? Kamu tahu jawapannya ada berapa? Ya, ada 4. Mari kita lihat satu per satu. Yang pertama, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua ialah kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Seterusnya, kita lihat kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir iaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, perlu tahu kitab Zabur, Taurat dan Injil yang ada sekarang ini telah pun diseleweng dari asalnya. Jadi perlu berhati-hati dan perlu mendapatkan bimbingan daripada guru-guru. Dan kitab Al-Quran seperti semua sedia maklum merupakan panduan kepada umat Islam yang sekarang dan selama-lamanya. Dulu, sekarang dan selama-lamanya. Baiklah. Kita lihat pula yang seterusnya. Pengertian suhuf. Selain daripada kitab, kita ada suhuf. Suhuf bermaksud lembaran yang mengandungi wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, seperti suhuf kepada Nabi Ibrahim AS dan Nabi Musa AS. Jadi, apa yang awak perasan ataupun faham, Nabi Musa selain daripada menerima kitab, menerima juga suhuf. Seterusnya, apakah kesan beriman kepada kitab? Bila sebut kesan beriman kepada kitab, mestilah sesuatu yang positif ataupun baik. Kita lihat satu persatu. Pertama, iman semakin bertambah. Iman kadang-kala bertambah, kadang-kala menurun. Jadi, bila beriman kepada kitab ini, iman kita semakin bertambah kerana kita berpegang, beriman kepada kitab dan menghayatinya. Seterusnya, mendapat syafaat Al-Quran. Apa itu syafaat? Syafaat bermaksud pertolongan. Seterusnya, hidup menjadi tenang dan teratur. Kenapa tenang? Kerana beriman kepada kitab. Tidak ada satu-satu pun yang sia-sia bila kita bersandarkan hidup kita kepada pegangan yang benar. Seterusnya, masyarakat sejahtera. Masyarakat akan aman dan menjauhi daripada perkara-perkara yang Allah tidak suka. Seterusnya, dikasihi oleh Allah. Dikasihi ni sama maksud dengan disayangi oleh Allah Ta'ala. Jadi, kita pergi kepada rumusan ataupun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi berdasarkan hadis riwayat Muslim ini, kesimpulannya, apa nilai yang kita dapat? Mestilah berusaha bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Bukan membaca Al-Quran sekadarnya, bersungguh-sungguh. Kerana Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada pembacanya. Jadi, semua nak benda ni. Jadi, perlulah usaha. Dan benda ni sesuatu yang benar. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya, apa yang telah Allah tinggalkan dan Nabi Muhammad tinggalkan kepada kita,
Kita kenalah pegang dengan sebenar-benar pegangan. Beriman, percaya dengan sepenuh hati. Seterusnya, kita lihat sebagai kesimpulan akhir, saya nak tanya baliklah. Yang pertama, dapat tak kamu nyatakan apakah dalil nakli surah apa yang menjadi dalil nakli beriman kepada kitab hari ini? Jadi, dapat jawab? Jika tidak dapat, perlulah ulang semula video ini supaya lebih faham. Seterusnya, hukum beriman kepada kitab. Yang seterusnya, menyatakan maksud kitab. Ingat tak di awal tadi saya kata maksud kitab ni penting. Jadi sekiranya masih lagi lupa, ulanglah semula supaya lebih faham. Dan bila kamu ulang lagi, kamu lebih faham dan lebih ingat dan melekat dalam minda kamu. Seterusnya, menyenarai kitab dan rasulnya. Ada berapa kitab yang wajib kita tahu? Siapakah rasul yang menerima kitab tersebut? Dapat jawab? Alhamdulillah. Seterusnya, menyenarai kesan-kesan beriman kepada kitab. Sebutkan salah satu kesan beriman kepada kitab. Boleh jawab? Jika boleh jawab, Alhamdulillah. Kalau tak boleh jawab, kena ulang balik video. Jadi, apa yang telah saya berikan pada hari ini, moga bermanfaat kepada kamu semua. Jadi semua yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, dan yang lemah dan buruk itu datang dari diri saya sendiri. Cukup untuk sekadar itu, saya doakan kepada kamu semua supaya faham dan selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.